Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ustazah Syafa Maryam dalam Pendidikan Islam tahun 2. Pada kali ini kita akan tengok ulum syariah dalam bidang akidah iaitu Al-Ahad dan As-Samad. Okey. Mari kita sama-sama tengok apa yang terdapat dalam buku teks muka surat 61. Okey, dalam muka surat 61 merupakan tajuk dia. Tuhanku Al-Ahad dan As-Samad. Al-Ahad dan As-Samad. Okey, di sini kita nampak ada musim sejuk, ada musim bunga, ada musim luruh dan ada musim ni musim panas, ni musim sejuk. Okey, mengapakah Allah menciptakan pelbagai fenomena di alam ini? Okey, dia tanya. Okey, itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Okey. Sebelum kita tengok seterusnya muka surat 62 dan 63, kita tengok dulu muka surat 64. Apakah yang akan terjadi apabila kita ni telah percaya terhadap Al-Ahad dan As-Samad? Okey, apabila kita ni percaya dan yakin bahawa sifat Allah Allah tu Maha Al-Ahad dan As-Samad, maka akan menyebabkan menunjukkan tindakan yang akan membuktikan keimanan terhadap Al-Ahad dan As-Samad. Seperti beriman hanya kepada Allah semata-mata. Okey, apa yang akan berlaku bila kita beriman kepada Allah semata-mata? Maka kita akan membawa diri kita untuk tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Malah akan membawa diri kita sentiasa beribadah hanya kepada Allah. Maknanya melaksanakan segala yang telah Allah perintahkan. Okey, yang kedua, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Apabila berlaku dalam sesuatu keadaan, kita meminta pertolongan kepada Allah melalui cara rajin berdoa dan melakukan solat hajat. Okey, yang ketiga pula akan menjadikan kita Muslim yang taat. Okey, macam mana caranya? Akan membawa diri kita untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh serta meyakini pertolongan Allah dan sentiasa muhasabah diri. Okey, ini ada rumusannya. Jadikan usaha doa tawakal sebagai amalan kehidupan. Okey. Okey, di sinilah hasilnya apabila kita yakin bahawa Allah itu Al-Ahad dan As-Samad. Okey, ini akan membawa pembentukan peribadi dan jiwa kita. Okey, menjadikan kita ni seorang yang sentiasa beribadah, seorang yang rajin berdoa, melakukan solat hajat, belajar dengan bersungguh-sungguh, meyakini bahawa segala sesuatu akan datang dengan pertolongan Allah dan muhasabah diri. Apabila kita berbuat sesuatu, kita akan sentiasa muhasabah. Perbuatan kita tu betul atau salah. Okey, seterusnya kita tengok muka surat. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 62. Okey, 62 menyatakan Al-Ahad. Pengertian Al-Ahad. Al-Ahad berarti Allah Maha Tunggal. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa, Tunggal dan tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Al-Ahad bererti Allah Maha Esa, Tunggal dan tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Okey. Mana buktinya? Siapa yang kata bahawa Allah tu Esa, Allah tu tidak berhak disembah? Siapa kata? Dalam Al-Quran, dalil nakli dia. Dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas ayat 1. Okey, dalam surah Al-Ikhlas ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Okey, Allah sebut sendiri dalam Al-Quran bahawa Allah itu Esa. Okey.
Dari segi akli pula, apabila dari segi pemikiran kita, dari segi yang boleh kita capai dengan akal fikiran kita adalah apabila kita melihat aturan alam yang diuruskan dengan sistematik. Hal ini membuktikan hanya Allah Tuhan yang mentadbir alam ini. Jika Tuhan lebih daripada satu, akan berlaku huru-hara di alam ini. Okey. Di sini kita tengok macam mana keadaan alam, aturan alam. Ada masa musim hujan, ada masa musim sejuk, ada masa musim panas. Maka dia tetap bersama dalam mengikut aturan dia. Taklah sekejap kan hujan, lepas tu tiba-tiba panas pula. Dia berterabur. Itu menunjukkan ada huru-hara. Jadi ini menunjukkan sistematik, teratur je. Kejadian manusia pun sama. Ada mata, ada hidung, ada mulut, semua sama je. Tak ada lah tiba-tiba kalau Musa kata ada Tuhan tu yang lebih. Tak naklah aku nak buat macam ni. Tiba-tiba ada orang ni, Tuhan ni kata aku nak matikan dia ni. Tuhan yang ni pula nak hidupkan lah. Sekejap hidup, sekejap mati. Tak. Ya. Jadi kehidupan manusia tu, kehidupan di alam ini teratur. Menunjukkan bahawa Allah tu hanya satu sahaja. Hanya Allah je yang mentadbir alam ini. Hanya Allah je yang mencipta manusia, mencipta makhluk dalam muka bumi ini. Okey, seterusnya As-Samad. As-Samad bererti Allah Maha Pelindung dan tempat tumpuan segala hajat. Okay, As-Samad ni maksudnya Allah Maha Pelindung. Hanya Allah tempat kita berlindung dan tempat tumpuan segala hajat. Untuk kita meminta segala permintaan kita, kita minta dengan Allah. Berdoa melalui cara berdoa. Okay, dalil naklinya ada dalam surah Al-Ikhlas ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahus Samad. Maksudnya, Allah ialah tempat bergantung. Okay. Dalam surah Al-Ikhlas ni Allah memberitahu bahawa dialah Allah tempat untuk manusia tu, makhluk tu bergantung. Okey, dari segi akal pula yang kita boleh fikir dengan akal fikiran kita, dalil dari segi akli yang kita boleh fikir dengan akal fikiran kita adalah Allah menciptakan seluruh alam ini. Allah memberikan perlindungan kepada semua makhluknya. Maka sudah pasti seluruh alam memerlukan Allah sebagai tempat bergantung. Okey, ni memperhatikan alam semesta, menambahkan keimanan kepada Allah. Apabila kita memerhatikan penciptaan alam semesta ni, maka akan menambahkan keimanan kita pada Allah. Okey, Al-Ahad dan As-Samad ni merupakan salah satu daripada nama-nama Allah yang 99. Ada 99 nama Allah. Jadi Al-Ahad dan As-Samad ni merupakan salah satu daripada 99 tu. Okey, seterusnya kita tengok pengertian Al-Ahad. Pengertian Al-Ahad. Allah Maha Esa, Tunggal. Ingat, Allah Maha Esa, Tunggal dan tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Tak ada benda lain yang berhak kita sembah, hanya kepada Allah. Okay. Dalil nakli Al-Ahad. Dalil nakli Al-Ahad adalah Qul huwallahu ahad. Dalam surah Al-Ikhlas ayat 1. Maksudnya Allah Maha Esa. Dalam surah Al-Ikhlas ni Allah dah sebut dah. Allah tu Maha Esa. Esa ni maksudnya tunggal. Okey, kalau orang tanya, mana kamu tahu yang Allah tu Esa? Jadi kamu boleh kata dalil nakli dalam surah, berdasarkan dalil nakli dalam surah Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, yang bermaksud Allah Maha Esa. Boleh kamu jawab bila orang tanya. Seterusnya adalah dalil akli dia. Okey, dalil akli Al-Ahad. Okey, dalil akli Al-Ahad. Kita melihat
aturan alam yang diuruskan dengan sistematik. Hal ini membuktikan hanya Allah Tuhan yang mentadbir alam ini. Jika Tuhan tu lebih daripada satu, maka akan berlakulah huru-hara di alam ini. Okey. Tu yang kita boleh fikir sendiri dalam fikiran kita. Kita boleh perhatikan kejadian alam ini. Okey. Perhatikan kejadian siang dan malam. Tak ada. Siang dulu kan, lepas tu tiba-tiba malam pula, tidak ada berterabur seperti itu, ya. Jadi kita dah membuktikan. Kalau orang tanya, okey, mana Al-Ahad, perhatikanlah alam ni, dan perhatikan kehidupan manusia. Manusia itu hidup, apabila tiba masa dia mati, dia memang mati. Tak adalah pula dia dah mati tiba-tiba dia hidup balik, tak ada. Okey. Seterusnya adalah pengertian As-Samad. Okey, pengertian As-Samad. Tadi Al-Ahad, Allah Maha Esa. Kalau As-Samad, Allah Maha Pelindung. As-Samad, Allah Maha Pelindung dan tempat tumpuan segala hajat. Okay, ingat, Al-Ahad, Allah Maha Esa. As-Samad, Allah Maha Pelindung. Okay, daripada mana buktinya? Kalau orang tanya, dari mana kamu tahu yang Allah tu As-Samad? Kamu boleh jawab berdasarkan dalil nakli. Dalil nakli, Allah Maha Pelindung ni berdasarkan surah Al-Ikhlas ayat 2. Allahus Samad. Yang bermaksud Allah ialah tempat bergantung. Okey, tu dia dalil nakli dia. Ini berdasarkan ayat Al-Quran. Kalau dalil akli berdasarkan akal fikiran, kita boleh fikir dengan pemikiran kita sendiri, iaitu Allah menciptakan seluruh alam. Allah memberikan perlindungan kepada semua makhluknya. Maka sudah pasti seluruh alam memerlukan Allah sebagai tempat bergantung. Dari segi makanan kita, dari segi rezeki kita, dari segi kesihatan dan segala-galanya ditentukan oleh Allah. Okey. Adalah tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Al-Ahad dan As-Samad. Okey, apa yang akan berlaku bila kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahawa Allah itu Al-Ahad dan As-Samad? Kalau kita tengok gambar ni, kita akan berdoa, kita akan beribadah kepada Allah. Hatta dalam keadaan kita sedih pun, kita akan beribadah kepada Allah. Dan kita akan rajin berusaha. Sama-sama. Okey, tindakan yang akan kita lakukan apabila kita yakin bahawa Allah tu memang adalah Al-Ahad dan As-Samad. Bila kita betul-betul yakin seyakin-yakinnya dalam hati kita, maka kita akan beriman kepada Allah semata-mata. Maknanya dalam hati kita yakin bahawa hanya Allah lah Tuhan kita. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Meminta segala sesuatu hanya kepada Allah. Menjadi Muslim yang taat. Ya, Muslim yang taat. Okey, beriman hanya kepada Allah semata-mata akan membawa diri kita untuk sentiasa beribadah dan tidak mensyirikkan Allah. Okey, tu yang akan berlaku apabila kita yakin dalam diri kita bahawa Allah tu Al-Ahad dan As-Samad. Seterusnya akan membawa kita memohon pertolongan hanya kepada Allah dalam segala sesuatu. Ini akan menyebabkan diri kita rajin berdoa dan melakukan solat hajat apabila kita inginkan sesuatu daripada Allah. Inginkan kesihatan, inginkan kejayaan dalam pelajaran kita, maka kita boleh melakukan solat hajat meminta kepada Allah. Okey, menjadi Muslim yang taat. Okey, menjadi Muslim yang taat ni adalah dengan cara rajin berdoa, sentiasa muhasabah diri. Periksa diri tu, apa yang kita lakukan malam-malam sebelum tidur, cek balik. Periksa, muhasabah diri kita. Cek balik diri kita, hari ni apa kebaikan yang kita dah buat, apa keburukan yang patut kita tinggalkan yang hari ni kita dah lakukan, apa kesalahan kita yang perlu kita minta ampun dengan Allah. Okey. Adakah hari ini kita telah menyakiti hati ibu kita? Adakah hari ini kita telah menyakiti ayah kita, menyakiti adik-beradik kita? Selama sekarang kita duduk di rumah kan? Jadi muhasabah balik diri sebelum tidur. Jadi minta ampun dengan Allah atas segala kesalahan sebelum kita tidur. Okay? Jadi di situ kita akan membentuk diri kita
yakin bahawa pertolongan Allah akan membentuk diri kita menjadi seorang Muslim yang taat apabila kita sentiasa muhasabah diri kita. Sentiasa cek balik diri kita. Cek balik apa yang kita dah buat dalam satu hari. Apa kebaikan yang kita dah buat, apa keburukan yang kita buat yang perlu kita tinggalkan. Hari ni sembahyang kita cukup tak? Khusyuk tak? Okay, itu yang kita perlu lakukan untuk menjadi Muslim yang taat. Untuk membuktikan kita ni yakin bahawa Allah tu Al-Ahad dan As-Samad. Terusnya adalah latihan interaktif kita pada minggu ini. Okey. Latihan minggu ni adalah berdasarkan buku aktiviti muka surat 61. Okey. Dalam buku aktiviti sebenarnya dia ada kotak di sini ya. Okey. Sebenarnya dia ada kotak di sini. Di sini ada kotak. Ustazah padamkan kotak ni untuk buat latihan interaktif. Sebab dalam latihan interaktif tu tak dapat nak tulis nombor. Jadi dalam buku aktiviti kamu boleh buat ya. Kamu tulis okey, contohnya Allah adalah Esa. Jadi kamu tulis nombor 1. Tunggal. Nombor 2. Dan tidak berhak disembah melainkan Allah. Nombor 3. Lepas tu baru kamu tulis macam ni. Allah adalah Esa. Ambil pula perkataan ni. Tunggal. Tulis pula di sini. Tunggal dan. Okey, yang ketiga baru tulis yang ni. Tidak berhak disembah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Tulis kat sini. Okey, itu untuk dalam buku aktiviti. Dalam buku, latihan interaktif kita pada hari ini, kamu tarikkan perkataan ni. Okey, yang ni tak payahlah tarik sebabnya dah ada dah dekat sini. Tak perlulah kamu tarik. Okey, jadi tarik pula yang kedua iaitu tunggal. Tarikkan dia dan letakkan di sebelah Esa ni. Okey, letakkan di sebelah Esa ni. Lepas tu yang ketiga, tarik yang ni. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Tarikkan perkataan ni dan letakkan di sini. Untuk latihan interaktif kita tarik sahaja, kita tak tulis. Dalam buku aktiviti kamu kena buat, kena tulis. Okey. Tu untuk erti Al-Ahad. Untuk erti As-Samad pula dia kosong. Jadi kamu kena tariklah, tarik Allah Maha, tarikkan letak di sini. Allah Maha Pelindung. Tarikkan perkataan pelindung dan letakkan di sini. Dan tempat tumpuan. Tarikkan letak di sini. Segala hajat. Tarikkan yang ni. Letak di sini. Okay. Hari ini kebanyakan aktiviti kita adalah tarik sahaja. Okey, tu latihan muka surat 61. Dalam buku aktiviti kamu kena tulis. Ya. Dalam latihan interaktif, kamu cuma tarik sahaja. Nanti boleh tengok macam masa bila nak buat latihan dalam buku aktiviti, kamu boleh tengok balik jawapan yang kamu dah buat dalam latihan interaktif. Okey, itu 61. Sekarang kita tengok 62 pula. Okey, muka surat 62, dalam buku teks, dia bagi ruang kosong ni. Jadi, kamu pilih dan warnakan. Qul huwallahu ahad. Okey, jadi warnakan huwallahu ahad. Ahad. Okey, jadi warnakan. Lepas tu tulis. Itu dalam buku aktiviti. Warna, lepas tu tulis. Okey. Allahus Samad. Okey, ni dalil nakli. Ni dalil nakli bagi Al-Ahad. Yang ni Allahus Samad ni dalil nakli bagi As-Samad. Okey. Untuk latihan interaktif pula, dia bagi petak di sini. Dia bagi 2 petak di sini. Okey. Mana antara huwa dengan hiya? Kalau huwa ni betul, tandakan right dekat huwa. Kalau hiya ni betul, tandakan right dekat hiya. Kalau dia salah, tandakan pangkah dekat hiya. Macam tu juga wahidun ahadun. Okey, ada kotak di sini. Ya. Ada kotak di sini, tandakan. Wahidun ni betul ke salah? Kalau betul, tanda right. Kalau salah, tandakan pangkah. Ahadun, kalau betul, tanda right. Kalau salah, tanda pangkah. Macam tu juga yang dalil maksud dia.
katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Okey, dalam buku aktiviti warnakan, lepas tu tulis. Allah adalah tempat bergantung. Warnakan, lepas tu tulis. Tu dalam buku aktiviti. Dalam latihan interaktif kita pula, dia ada petak. Dia ada petak di sini. Di sini pun ada petak. Pilih. Maha Esa, tanda right. Maha bergantung, tanda pangkah. Bersyukur, tanda right. Bergantung, bersyukur, tanda pangkah. Bergantung, tanda right. Itu dia untuk latihan interaktif kita pada hari ini. Muka surat 62. Okey, sekarang kita tengok muka surat 63. Okey, sekarang muka surat 63. Muka surat 63, betul atau salah? Okey, kita tengok. Contoh dia, alam yang tersusun rapi ialah tanda Allah Maha Esa. Betul. Alam akan harmoni. Alam akan harmoni dengan banyak Tuhan yang mentadbirnya. Betul ke salah? Kalau salah, tulislah perkataan salah dalam buku aktiviti. Dalam ni pilih sama ada betul atau salah. Segala yang ada di alam ini terjadi dengan sendirinya. Kalau betul, tulis betul dalam buku aktiviti. Dalam latihan interaktif, pilih betul atau salah. Allah memberikan perlindungan kepada semua makhluk. Betul kan? Jadi kita tulislah betul. Pilih betul dalam buku latihan interaktif nanti. Semua kehendak manusia ditentukan oleh mereka sendiri. Semua kehendak manusia ditentukan oleh mereka sendiri. Maknanya kita tak perlukan pergantungan daripada Allah. Betul ke? Salah lah. Kita mesti meminta dengan Allah. Kita mesti bergantung kepada Allah. Hanya Allah mampu menunaikan keperluan semua makhluk. Betul? Betul. Tuliskan betul. Tandakan betul. Okey, itu muka surat 63. Sekarang muka surat 64 pula. 64, bukti saya beriman kepada Al-Ahad dan As-Samad. Okey, dia sesuaikan. Ni sesuaikan. Melakukan solat hajat. Dia sesuai ke sini. Sentiasa bermuhasabah diri. Muhasabah diri. Cek balik diri. Okey, sentiasa sesuaikan kepada gambar tu. Berusaha dengan bersungguh-sungguh. Berusaha dengan bersungguh-sungguh. Sesuaikan pada gambar berusaha. Rajin berdoa. Sesuaikan pada gambar rajin berdoa. Itu je. Okey, 65. Muka surat 65 tarik. Yusuf, kamu sudah belajar tentang nama Allah Al-Ahad dan As-Samad dalam kelas. Apakah bukti keimanan kedua-dua nama itu? Boleh kamu sebutkan? Ya, boleh Ustaz. Antara tanda beriman kepada Allah Al-Ahad dan As-Samad termasuklah saya akan sentiasa beribadah kepada Allah, melakukan solat hajat. Ambil perkataan ni, tarik letak dekat sini. Kalau dalam buku aktiviti, tulis hajat. Tulis hajat kat sini. Sentiasa berdoa. Sentiasa berdoa. Tarik perkataan tu letak sini. Berdoa. Selepas solat. Meyakini pertolongan daripada Allah. Sentiasa bermuhasabah diri. Tarik je perkataan pertolongan ni, letakkan dekat sini. Muhasabah diri ni, tarikkan, letak dekat sini. Itu muka surat 65. Muka surat 66 pula pun sama, tarik je. Bukti saya beriman terhadap Al-Ahad dan As-Samad, iaitu beriman kepada Allah semata-mata, sentiasa beribadah
melakukan solat hajat. Tarikkan, letak dekat sini. Memohon pertolongan kepada Allah. Silap. Memohon pertolongan pada Allah ni solat hajat. Tarikkan, letak kat sini. Beribadah kepada Allah semata-mata kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah. Ambil perkataan tidak, ayat tidak mensyirikkan Allah ni letak dekat sini. Letak semata-mata kepada Allah. Menjadi Muslim yang taat, berusaha dengan bersungguh-sungguh dan sentiasa muhasabah diri. Tarikkan, letak dekat sini. Itu muka surat 66. Okey. Saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga memberi manfaat dan kamu dapat mengingati apakah maksud pengertian Al-Ahad dan As-Samad, iaitu Allah Maha Esa. Allah Maha Esa Tunggal, As-Samad pula Allah Maha Pelindung dan tempat bergantung segala hajat. Okey. Semoga memberi manfaat pada kamu. Assalamualaikum.